Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimni ma jahiltu wa dhakkirni ma nasitu. Surah Al-Baqarah ya alif pergi atas kali ini demikian. وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا وهو حساس متحرك بالإرادات ولا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر مال بفطرته إلى أن يصدق وينتفع وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع الإيمان به هو الحق أو ناقضه والثاني فاسد قطعا فتعين الأول فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به وبعد ذلك أما أن يكون في فطره محبته أنفع للعبد أو لا والثاني فاسد قطعا فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. Banyak minggu kita tak mengajar macam mana. Kalau terakhirnya kita sebut apa nama ni, sebab kita baca akhir sekali belum pada kita matinya kita buat kesimpulan tauhid yang dituntut yang menjadi hijab buat Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, ia menjadi matlamat perutusan Rasul-Rasul, yang menjadi matlamat penghantaran kitab-kitab, ialah tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah iaitu tauhid ajak orang supaya beribadat kepada Allah, bukan tauhid ar-rububiyah. Ni dia jadi the first point baloh di antara salah dengan khalah. Salah dengan khalah ni dia menentukan Nabi punya kerjaan ni tauhid apa. Kerjaan Nabi ni tauhid apa. Orang-orang khalah tutup pondok kita ni, orang duk mengajar, duk ngaji habis berapa ni, dia duk kacang pagi, petang, siang, malam, habis segala larah bahasa dengan segala ilmu kalam dia hanya kemuncaknya nak isbat Allah ni buat langit buat bumi, Allah yang beri rezeki, Allah yang segala-galanya, tak ada lah sekatunya. Sekatu. Mari daripada situlah apabila yakin Allah segala-galanya, orang lain tu boleh. Ni saya dua ni boleh minta dengan pokok asal kita yakin Tuhan je beri. Boleh minta untuk wali, boleh minta orang mati, boleh belakang. Pasal apa? Pasal dia punya pemikiran Pokok Al-Kalam ni, Pokok ngaji baru puluh ni lah kalau kita kira. Dia nak suruh yakin, nak kemuncak kepada pelajaran dia ni, nak percaya Allah ni lah yang buat langit, buat bumi, tidak ada lain. Hak kita sebut dengan lupahnya tidak begitu. Tidak begitu. Kerja-kerja Rasul, kerja-kerja Nabi, Quran diutuskan, Taurat dihantar oleh Allah. Bukan setakat main royak. Allah buat langit, buat bumi, tak, tapi lebih daripada tu, minta semua pun ibadat tu mesti hanya kepada
kepada Allah Subhanahu Wa Taala. So kadang-kadang kita dalam ibadat ni kita tidak faham dengan begitu dengan clear. Tak faham tu pasal tak ngaji. Kalau ngaji faham. Kadang-kadang di Mesir pun tak ngaji juga tu tak faham. Tidur tak faham. Ibadat ni, ibadat ada dia panggil af'alul ibadah mahdhah. Af'alul ibadah mahdhah. Kalau kita mengaji usul fiqh, perbuatan ibadat semata-mata. Kona mari pun hanya nak ibadat macam semaya. Siapa dia boleh mikir semaya selain pada ibadat? Bolehkah kata semaya ni gymnasium? Boleh. Semaya ni jogging. Boleh kata gitu. Jogging orang banyak ni, sebentar-sebentar aja. Dia panggil af'alul ibadah mahdhah. Ni tujuan apa Allah SWT buat betul-betul ibadat gini ni. Ibadat mahdhah ni manusia tidak reti, manusia tidak faham kecuali setelah diajar oleh Allah melalui Nabi. Turunnya Quran, turunnya wahyu. Ni dipanggil af'al ibadat, termasuklah puasa. Orang tahu daya, tapi orang tak reti start pada lepas subuh sampai ke ngori. Daya tu orang tahu. Wadi, lagu tu style tu tak ada orang faham. Itu dia panggil af'al ibadat mahdhah. Ibadat mahdhah ni yang menjadi keutamaan Nabi-Nabi mari tu royak. Habis tu kita marah berdoa selain pada Allah. Kita marah buat ibadat selain pada Allah. Kan boleh mendatangkan syirik. Ada ibadat yang berbentuk af'alul ibadah dan pada masa sama dia munah ni kehidupan. Zakat fitrah memang ibadat Tuhan yang wajibkan zakat fitrah, tapi zakat fitrah ni diberi kepada orang miskin. Dia munah tu dia panggil keperluan hidup. Zakat fitrah, zakat apa-apa. Ada ni mungkin kita boleh fikir sikit, tak patut buat gini pasal menghilangkan beban. Ada munah wal ibadah. Munah pada asalnya untuk kehidupan. Macam teks. Kerajaan boleh mengenakan teks. Kerajaan boleh mengenakan cukai. Cukai ni ada 10%, ada 25%. Semua tu berdasarkan kepada keperluan. Kenapa? Kerana asalnya untuk mengurus kehidupan manusia. Tapi pada masa sama dia juga dijadikan sebahagian daripada ibadat. Semuanya ni kerja Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul. Bukan kerja Nabi-Nabi bin rakyat Tuhan juga langit juga bom. Bukan setakat tu. Bahkan kita nak sebut minggu lepas, manusia secara semula jadi boleh tahu Allah dia buat langit buat bumi, bukan muk dia, bukan pot dia. Walaupun Nabi-Nabi tak mari rakyat. Ini jadi ni puncak pertama kita bala di antara kholak dengan salah. Puncak pertama bala. Habis tu bagi hamba-hamba sebut orang tu tanya mau cakap dajjal, cakap perang Saidwan. Mula nama sebut masa mengaji dulu dia kata, apa isu whatever. Bak dajjal, bak Imam Mahdi, man ta'amaka ghariqa. Kena dia gitu. Mana-mana orang yang nak kecil banyak, orang itu akan lemah. Penuh, yang akan jadi sesak. Kerana kecil banyak. Kita boleh bayar dajjal ni akan mari satu masa. Dia akan mengkhianati. Bila nak mari berapa tak sendu atas sendu buat lah. Ni dak ana kopi dah dajjal nak tobi dah beli kek tahu. Bocor. Amadi nak tobi. Syiah gitu nak kopi nak tobi. Pasal aku mampu. Untuk kuda dia tahu nak imam dia naik. Apa? Banyak sekali turun gitu je. Tapi kalau kita suruh cakap mengenai tauhid untuk kita yakini supaya kita kemah tauhid, kita bercakap mengenai syirik supaya kita jauh daripada syirik, supaya kita jauh daripada syirik. Ni Nabi SAW suruh. Oleh lain tu Nabi ngajar sekali hari dia. Galanya ada satu idea, tapi idea ni marah demo lah. Abu bahak, awak tabligh lah cakap.
Kata Tuhan, dia tidak mikir mana banyak ibadat ni. Ada orang Arab kata syair, ma lil ibadi minha, ma lil ibadi haqqun wajibun, wa ma sa'a la dha'a la ma sa'a lahu la dha'a. In uzibu fa bi'adlihi wa in nu'imu fa fi fadlihi. Itu al-kalim. Yang hidup manusia ni kita kena buat setakat awal. Kita buat mana-mana wajib, hak wajib pun kita buat. Cuma kita buat apa-apa pun Tuhan tidak akan sia-siakan. Mungkin faham molek, in uzibu, kalau manusia tu diazab, fa bi'adlihi. Tuhan akan azab manusia dengan penuh keadilan. Tuhan tak buat nyanyi. Dia tidak azab, tidak buat nyanyi kepada manusia. Azab tu pasal kita lumunya. Wa in nu'imu, kalau sekiranya diberi nikmat, diberi syurga, masuk syurga boleh pahala, fa bi fadlihi, bukan kerana amalanmu pun, kerana kelebihan ya Allah Ta'ala nak berikan. Sampai itu dalam konteks berdoa, saya dua contoh tu gagal, saya dua ni baru berlepak baru dari ayat ni. Ama kata Allah tidak ada hak untuk terima doa kita. Duk kecek seolah-olah memaksa Tuhan terima, no. Tuhan hanya menyatakan apabila memberi iman, menjaga tauhid, memolek, aku akan tolong. Itu janji Allah. Bukan Allah mesti dah. Kerana alaina nasrul mu'minin. Menjadi hak terhadap kami, tolong orang mukmin. Ditanya zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ma haqqul ibadi 'ala Allah wa ma haqqul Allah? Apakah hak Allah terhadap manusia? Apakah hak manusia terhadap Allah? Nabi SAW kata, haqqul ibadi 'ala Allah an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Manusia wajib sebab Tuhan, tak boleh syirik. Wa haqqullahi 'alaihim, apabila kita tidak syirik, tersembah Tuhan, tidak syirik, hak Allah dengan janji-janji ini tidak mengazab ke kita. Allah yu'azibah. Tapi jangan kita anggap kita dengan Allah ni berhak sebagaimana kita berhak dengan manusia. Kita dengan bini kita, memang kita ada hak. Mau kita habis apa puluh ribu, nak boleh ke dia seorang tu. Begitu kan? Kita berhak nak marah ke dia, nak setubuh ke dia, nak konon subuh dia. Begitu juga apabila seorang tu lelaki. Mula anak, kita ada hak, tak ada anak dulu, didik juga. Itu kita dengan makhluk. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni, Nabi-Nabi, Rasul-Rasul alaihi wasallam mari nak memperincikan tauhid ibadah. Tauhid ibadah lagu mana nak sembah dalam perkara-perkara ibadat khas. Semaya lagu mana, puasa lagu mana. Betul teraya ibadat tak boleh reka. Sebagaimana kita semaya 4 rakaat, selawat ke Nabi pun kita kena buat sebab Nabi ajar. Semaya apa pun tak semaya 5. Mulai 5 pada 4 apa subuh tidak 4. Subuh apa tu 4-nya. Pasal kita bangun tidur. Bangun cing semaya 2 kerana kira otak. Tak apa-apa. Kita buat serupa kerana apa? Kerana Nabi-Nabi mari dia ajar tauhid rubub uluhiyah. Jadi maknanya kita sebut minggu lepas tauhid yang di Nabi-Nabi diutuskan, Rasul-Rasul diutuskan, kita diturunkan ialah mari nak lagu mana nak doa, lagu mana dalam bab berubat masa sakit, lagu mana dalam bab ibadat lain. Bukan hanya setakat mari nak ajar, nak supaya Allah ni dia buat langit, Allah buat bumi, Allah dia beri. Bukan setakat tu. Ini jadi akidah tamu kita dengan orang popo lah. Jadi kita kata kalau setakat tahu Allah buat langit bumi, dia doa ke benda lain, itu tak syirik. Ada, dia kata kita mensyirikkan orang beriman. Maksud apa dia orang beriman? Bagi dia orang beriman, bagi dia orang percaya buat langit, buat bumi, tanya Allah, setakat tu. That's enough. No, tak lebih pada, bukan setakat tu. Orang yang beriman ialah orang yang percaya Allah buat langit dan bumi, dan juga orang yang menyembah, ibadat sepenuhnya pada Allah la syarikalah. Ini hak kita sebut panjang daripada ni. Boleh ada lagi pasal lama dah tinggal. Musim-musim lah ni ada kadang amal banyak telajak, amal banyak, tapi nilai tak ada. Susah juga. Ni tengok belawak-belawak modul tu banyak amal dia tu. Sebelah lembu lagi,
Belarok lagi, habis betihiyah masjid lagi. Cuma tak ada nilai dari segi agama. Agama ni dia tidak mewajib, tidak menyunatkan satu amalan illa li gharak, kecuali gharak. Gharak dia tu masyru' ke tidak kena buat kira. Enggak tidak boleh macam orang nani dokong. Masa dokong mahal itu gak pakai tanah dokong. Lah ni dokong banyak tak ada ego dokong. Jadi buat banyak ibadah pun pakai tak ada ego. Sepuluh dokong tadi juga gitu lah. Gila, ambillah sampai jadi wahada alladhi akhbara bihi sallallahu alaihi wasallam huwa alladhi tashhadu al-adillah al-aqliyah bi sidqihi. Kita sambung mana ni sikitnya. Kata dia benda saat ni hak kita royak rasul-rasul di bagi ajar tauhid uluhiyah ni, inilah juga hak yang diakui oleh akal kita. Akal minha buktinya ayuqa la raiba anna al-insan qad yahsulahu min al-i'tiqadat wal iradat ma yakun haqqan. Itu kita ni kerja agak falsafah sih tak apa kita sarap. Dia kata gini, manusia ni kita anggap dia tak ada agama, lahir tak ada agama, tak ada agama. Okey, sorry, kita kata tak ada agama. Dia kata walaupun tak ada agama, dia hanya bila tak ada agama pun dia ada keyakinan. Wal iradat, manusia tu ada kehendak. Dia ada keyakinan, dia ada kehendak. Keyakinan dan kehendak ni kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Macam orang asli, macam orang putih, orang tak ada tapak ajar agama. Orang jadi kita panggil nature, lahir nature. Orang nature ni ada keyakinan juga dia. Ada juga dia punya kehendak. Keyakinan dan kehendak dia ni kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Wa taratan yakunu batilan, kadang-kadang salah. Wa huwa hassasun mutaharrikum bil iradat. Pasal manusia ni semula jadi lagi hassas. Dia hidup, dia gerak. Dia tidak boleh duduk senyap tu batu, turun kayu lagu tu. Jadi ni hidup ni manusia ni hassas. Hassas ni macam nyonya gitu. Mutaharrik. Wala budalahu min ahadihim. Dia perlu. Wala budalahu min murajjih li ahadihim. Cuma apabila dia ada keyakinan ni, dia ada kehendak. Lepas pada ada keyakinan, ada kehendak, dia ada satu tingkat lagi dia panggil hak mana hak dia lebih utamakan. Dia nak pada murajjih. Wa na'lamu, dan kita tahu annahu idza urida ala kulli ahadin an yusaddiqa wa yattabi' wa yukadzdzib wa yatadarrar ma la bi fitrati ila an yusaddiqa wa yattabi'. Dan selagi manusia ni kita boleh faham apabila kita duduk, kita pergi royak ke dia satu benda, otomatik ada lalu dalam fikiran dia nak percaya ataupun nak menolak. An yantafi'a wa yusaddiq atau yatadarrar, ataupun dia nak tahu, nak yukadzib. Dia ada dua sifat tu selalu automatically. Dan kalau kita buat kajian, kata dia manusia sebahagian besar ke mempercayai dulu berita sebelum pada mendusta. Macam kita dengan anak kita dengan sayang kita, dalam keadaan tak penuh kita tipu dia, kita royak barang palsu pun dia percaya. Dia percaya. Pasal apa? Pasal fitrah manusia mempercayai apa yang diberitahu. Kenapa tu dah? Kecuali pada tu baru kita tipu, dia tahu kita tipu. Ya dah kamu ni. Baru ada ketidak dia percaya. Ini fitrah. Wahina idzin fala i'tiraf bi wujudi sani al-iman bihi huwa al-haq. Oleh sebab tu kata dia masa tu, begitu percaya Allah ni ada buat langit bumi, beriman pada ni bagi benar. Maknanya walaupun dia tak ada agama, manusia nature akan percaya bahawasanya alam ni ada tukang buat dia tak jadi dengan sendiri, walaupun mungkin dia tercari-cari siapa dia buat. Wasani fasidun qata'an. Tak ada seorang pun milih yang kedua. Mana tak ada jadi dengan sendiri belakang ni tak ada tukang buat.
fata'ayyana al-awwal fawajaba an yakunu fitrihi ma yaqtadi ma'rifat as-sani' wal iman bihi. Akhirnya kesimpulan fitrah manusia semula jadi dia menuntut untuk dia mengiktiraf adanya pembuat dan beriman dengannya. Wa ba'da dzalika bahwatu amma an yakuna fitri mabatuhu anfa'u. Cuma lepas pada tu, apabila ada konsep tu, lepas pada dia cayu ada tu yang buat ni, dia disusuli dengan tindakan nak cari siapa dia kau yang buat, nak saya kau hak tu kan, hak tu yang nabi-nabi dan rasul-rasul dia tak. Mungkin manusianya boleh mikir ada orang buat, tapi siapa dia? Ada setengah orang tak sempat mikir, ada orang ikut dia dah. Tapi apabila mari nabi, mari royak, langit ni ada tu yang buat weh, kita kena sembah dia weh. Jadi cocok dia dengan fitrah semula jadi dia. Ini pertama. Wa minha annahu mafturun ala jabil manafi wa daf'al madar bihissihi. Yang kedua, fitrah manusia ni semula jadi lagi kata dia, nak pada benda bermanfaat. Nak pada benda bermanfaat. Tak sih bagi tak bermanfaat. Budak lahir-lahir je nak lalu pek muk dia. Tu yang buat gitu, nak bermanfaat. Dia akan teriak kata oleh pek. Kalau tak percaya tu tengok binatang. Maulana Musarak tadi ni sudah. Dia kata tu hewan manusia ni lain sikit. Pasal manusia tu muk dia tu ada akal, ada qudrat, ada iradah. Tapi binatang ibu dia tu tak tahu akal. Jadi Tuhan beri kehendak yang tinggi pada anak. Tengoklah lembu. Beranak tu, gapo dia mula-mula dia buat. Dia bangun, dia akan cari pek muk dia setelah. Dia ketepuk. Jumpa dia sahaja. Kitanya Tuhan tahu gitu. Dia kata beranak-beranak, kanak boleh bangun tak. Muka muk boleh ambil dia tak. Begitu kan? Muk boleh ambil anak dia tak di pada kopek dia. Lembu tak. Dia kena cari sendiri. Kehendak mencari itu pasal apa? Pasal jalbul manafi. Jalbul manafi, nak mendapatkan manfaat. Anak kita, beranak kita juga teriak selalu kelapar. Ataupun dia tak say kemudarat. Anak ni tak say buat pasal panah. Mak tu gong sikit, dia betul tu hari buta panah. Bapa tak boleh leka. Budak makan weekend, tak leka pakai tidur selalu. Pasal otak budak, walaupun dia budak tak ada fikiran yang baik, Allah lahirkan dia fitrah lagi jalban manafi' wa daf'il madar. Dia tu yang tiap belakang lapar pun teriak, panah pun teriak. Minta panah kecil lagi. Dia besar pakai FB ya. Mana lagi kita? Wahina idzan lam takun fitratu kulli wahidin mustaqillatan bi tahsil dzalik. Tapi ketika itu walaupun nak manfaat tahsil mudarat, cara semula jadi manusia tak boleh menghasilkan nak sembuh gapo, nak buat lagu mana penyembah tak boleh. Manfaat no, mudarat tak sih. Tapi tidaklah sampai perikat mudarat nak mudarat tak sih itu automatically pandangan sendiri semaya tak akan berlaku. Bal yahtaju ila sababin muayyanin lil fitrah kat ta'lim. Bahkan dia memerlukan kepada unsur lain mendukung semula jadi tadi, seperti mengajar. Ada orang ajar. Dia semula jadi lagi, yakin ada tu ke buat. Ada orang ajar pula. Jadi dengan mudahlah. Itu dia. Wa idza wujida syartu wa intafa al-man' istajabat lima fiha min al-muqtadi dhalik. Kata dia apabila cukup syarat, mula jadi ada kanda, ada Quran, ada Rasul mari ajar, ada tok guru mari sarah, istajabatlah automatik dia akan jadi dengan molek. Tak ada pak kita ni mari tak ajar bagi lain, bagi hak Nabi tak ajar. Nampak sungguh dia Nabi tak ajar, jangan takkan. Hak Nabi ajar dia tak royak. Dia royak hak Nabi tak ajar. Dua, wa minha an yuqal min al-ma'lum anna kull nafsin qabilatun lil ilmi wa iradatil haq. Dan yang ketiga kata dia, setiap jiwa manusia ni menerima ilmu dan nak pada barang benar.
Wa mujarradu ta'lim wa tahdid la yujibu al-ilma wal iradata. Tapi setakat mengajar dan buat galakkan tidaklah mewajibkan seseorang yang tak ada ilmu. Laula anna fi nafsi quwwatan taqbalu zalik. Kalau dah ada diri ni tak ada satu kekuatan menerima. Dia ayat 3-nya hanya setakat ngaji, setakat galakkan tak akan boleh ilmu kecuali dari diri. Makna faktor 2 orang ajar, faktor dalam ni pun kena ada, iaitu kena ada satu kekuatan dalam kita untuk menerima kebenaran. Wa illa falau 'allimal juhal wal bahaimu wa hudidha lam yaqbala. Pasal apa? Pasal pokok jahil kita ajar pun lembu kubah, kita ajar pun lam yaqbala, dia bukan erti. Dia tak ada kuat. Nampak dah? Tak ada kuat. Ni kalau kita nak sarah lagi, bapa iman tu jadi wajib. Bapa wajib beriman. Bapa wajib beriman. Bapa kita wajib beriman Allah ni satu. Bapa kita wajib beriman Nabi kita Muhammad ni telah menyampaikan. Kalau kita mengaji, wajib iman tu asas dianya kerana nak suruh istiqamatul din. Istiqamatul din. Supaya agama ni istiqamah. Istiqamah panggil tegak dengan baik. Tak akan tegak agama tanpa iman yang sempurna. Ni berlaku pak kita ni. Iman tak sempurna. Dia percaya Nabi Muhammad tu Rasul. Makna apa Rasul dia tak tahu. Dia tidak faham. Akhirnya molek ni kita buat gini molek tambah. Mari tu guru tu tambah. Mari tu guru ni tambah. Mari orang tu mu tambah, aku tambah. Mu buat kita kuat gini mu aku buat pasal aku. Habis tu kalau kita tengok pokok supi, pokok tasawuf, pokok batiniah, ya pelik tu guru tu lagu tu. Tapi orang tu ngaji sunnah, sopo yang gimana-mana pun. Sopo kalau tak baca derah teh, bismillah tak baca derah belakang. Kalau tak ada Rahman, tak ada belakang. Sopo di mana? Amo ni jalan banyak. 3/4 dunia dah amo pergi. Mana nak ayat dah sini dah sahu. Arab negara Arab amo pergi belakang. Dengan negara putih amo tak pergi Amerika ya. Jepun, Jerman, Perancis, amo pergi belakang dah. Temu Pak Sunuh, sopo mati kita pasal perkara itu. Oh, kalau pergi Pak Salah, Pak Supi, amo pergi Supi Mesir, amo pergi di Supi Sudan, amo pergi di Supi Jam Zakir. Allahu Akbar. Kita ni dia semua. Bukan setakat tosen dia, kita ni dia semua. Amo pergi Sudan atau dekat Tijani. Amo ingat lagi. Pergi tolong bahasa tapi game. Siapa tu pokok dia tu berzikir tu. Berzikir pokok berbu. Amo pak kau cuba ijak lagi. Siapa-siapa masuk waktu Isya. Bodoh lagi sekali ngabau dengan tadi tak selesai pada Malaysia. Orang tu kita jadi email. Kita jadi email. Baca Allahu nurus samawati wal ardh. Masalu nurihi kamishkatin fi. Baca ayat basmalah suj, mai suj. Kata mampu dah. Mampu dah. Tarekat Tijaniyah. Di Mesir amo pergi tarekat Jazuliyah. Amo pergi tarekat Faridiyah. Amo suka kita tengok. Semuanya kesimpulan boleh buat. Mu tahu mu aku cara aku. Kenapa? Karena la yastaqimu din li adami sihatil iman la yastaqimu. Jadi sebab tu kita diminta iman dengan sempurna supaya agama jadi istiqamah. Agama ni selarah molek. Apabila agama ni selarah, masyarakat akan jadi masyarakat yang sempurna. Tu. Harus kena faham dengan baik. Mana kita tak main banyak kita teh. Wa ma'lumun anna husul iqrariha bis-sani' mumkin min ghairi sababin munfasil min kharij. Dan kita boleh faham wujudnya ikrar bahawasanya ada orang buat langit bumi ini satu belum mungkin tanpa ada sebab. Yang berpisah daripada luar. Wa takunu zat kafiyatan fi dhalik. Salah satu benda tu sudah cukup. Ada benda tu sudah cukup untuk manusia mikir adanya pembuat. Tak nanti ada sebab. Tidak kata kenapa mari royak, kenapa mari ajar. Dah. Ada benda tu dengan sendiri itu manusia yang semula jadi mula yakin ada pembuat. Fa idza kana al-muqtada qaiman fi an-nafsi wa
wa qudira adamul ma'arid, sekiranya tuntutan yang ada pada jiwa manusia dan ditakdir kata ada canggah, fal muqtada salim 'anil ma'arid, tuntutan yang selamat daripada canggah yujibu muqtada, membawa kepada tuntut. Makna manusia ni apabila tidak dinafikan, tak ada orang main kecek, tak ada orang main selawi untuk dia, dia akan kekal dengan fitrah. Mengaku adanya Allah, adanya Tuhan yang pun. Fa'alima anna al-fitrah as-salimah idza lam yahsul laha ma yufsiduha kanat muqirratan bis-salih abidatan lahu. Lalu kita boleh kesimpulan, jiwa manusia, raga manusia, kalau sekiranya tidak ada faktor luar yang mengkhianati, menjahati otak dia, dia akan ikrar, dia akan mengaku adanya Allah, dan juga dia akan sembah Allah Subhanahu wa taala. Wa minha, sebahagian lagi daripada fikirannya, an yuqal innahu idza lam yahsul mufsidul kharij wala al-muslim kharij kanat fitratu muqtadiyatan lis-salah. Kata dia, manusia setelah jadi ini, kalau tak ada faktor luar sama ada yang menjahat, faktor luar yang menyokong atau faktor yang menentang, memang dia nuk kepada kebaikan. Lianna al-muqtada fi hadhihi al-'ilm wal iradah qaim. Karena manusia ni semula jadi lagi tu yang buat nak tahu. Lahir je. Ada dalam sifat nak tahu. Kita tak ambil bodoh nak tahu. Paling kurang ada benda depan kita pegang, kita tengok gapo. Nak tahu ini. Nak tahu, apa nak tahu tu nak ambil manfaat. Ini sifat setelah jadi manusia. Wal mani' muntaqid. Apabila tak ada mani', tak ada. Apabila ada kehendak nak tahu, tak ada orang lagi. Otomatik kita ketahui lah. Sebagaimana berlaku wayuhka an Abi Hanifah rahimahullah anna qauman min ahli kalam aradu al-bahsa ma'ahu fi taqriri tauhidur rububiyah. Ini cerita. Atau kita nak cerita dulu pada cerita Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah ni ada orang dia cabar berdebat. Ahlul kalam ni puak-puak ni lah. Puak-puak orang ngaji ilmu tauhid dasar pada otak ni. Dia mau ni cabar dia. Poin tajuk dalam kajiannya, tauhid sebenarnya tauhid rububiyah atau tauhid uluhiyah. Macam kita dah sarap pada ni. Tauhid mari Nabi nak ajar Allah yang buat langit bumi tu, ataupun Nabi nak ajar supaya semua Allah. Imam Abu Hanifah kata Nabi-Nabi bukan setakat main nak ajar langit ni Allah buat, bumi ni Allah buat, tapi lebih daripada tu kita kena semaya baik, kena puasa, kena buat ibadat, kena berdoa kepada Allah. Bahawa kamu mengaku Allah buat langit, Allah buat temu, buat semaya kau lain, doa kau lain, tak ada beda. Lalu berlaku nak cabar buat berdebat. Buatlah tetap yang boleh molek. Faqala lahum akhbiruni qabla an natakallama fi hadhihi al-mas'alah an safinatin fi jidillah. Cuma Imam Abu Hanifah kata ginilah, sebelum pada kita nak kecek panjang lebar ni, aku nak suruh muayak aku mengenai sebutir kapal di butir kapal dalam sungai Dajlah. Kecek bak kapal itu. Apa dia kata? Tazhabu fatamtali'u min at-ta'am wal mata' wa la bi nafsiha. Imam bin Hanbal kata peliklah kapal ada di sungai tu. Dia pergi, lepas tu dia mari, tiba-tiba makan ni penuh dengan sendiri. Gitu mula-mula begitu kosong. Pamari itu penuh dengan sendiri. Wa ta'udu nafsiha. Mari pula tak ada orang bawa apa, dia mari dengan sendiri, jalan sendiri duduk. Imam Abu Hanifah kata, fatarassa bi nafsiha. Lepas tu mari juga dia masuk tarassa ni, dia masuk dermaga, kita panggil apa? Dia pok lah. Kan nanti tu ke payuh kan. Kapal besar nak masuk tempat itu, tak kena buat tepu. Dia terpaksa bin nafsiha, pada tambahkan sendiri. Wa tafru wa tarja. Waktu gak gimari akhir jadi molek. Kullu dzalika min ghairi aydan rabbiha. Tak ada seorang pun yang dur. Hadza Abu Hanifah kata.
Abu Hanifah cakap guna bahasa laras memelek ke sesuatu satu kapal. Goyak. Orang pun pakai dengan faqalu hadha muhal. Lalu Tok Guru ahli kadai kata, ya Allah kamu ni hadha muhalun. Tahu dia kata ni tak akan berlaku begitu. Mana ada kapal pergi sedikit tiba-tiba penuh makan ni. Tidak orang tolong pikir naik. Lepas tu kat mari kau ni masuk dalam kawasan dermaga. Orang duduk parking sendiri kau mana ni? La yumkinu abadan. Tak akan, tak mungkin. Orang kata, dah tadi belakang dah. Di belakang tengok. Dia orang nyanyi gitu. Faqala bidha kana hadha muhalan fi safinatin. Lalu akhirnya Imam Abu Hanifah kata, aku nak kamu, kalau sebutir kapal pun tak menasabah, boleh aku sendiri, ibu barang sendiri, parking sendiri, tak menasabah sebutir kapal. Fakaifa fi hadzal alami kullihi, selagu mana untuk alam uluhi wa suflihi, atarangi hak bawah, ada kepatut dijadikan sendiri. Seperti kapal pun kena ada munasik, kena ada penyelara, kena ada mudabbir, pengurus. Kan? Jadi nak cerita kalau setakat nak mari ngajar, nak mari royak, Allah awak nangis abami, lepas pada tu nak minta dengan pokok boleh, nak minta dengan wali nobah boleh. Ni bukan Tok Guru, Tok Garu. Bukan Tok Guru. Tok Guru Nabi ajar apabila cahaya Allah nangis, anyak bodohu, kena sembah. Sembah ni apa? Mana kena semaya, kena puasa, kena zakat, kena ni. Wala yusyriku bihi syai'a. Dan jangan syirik. Jangan syirik artinya jangan ada pihak lain yang didomba, benda yang sepatut didomba kepada Allah. Kalau patut minta pada Allah, hanya minta pada Allah. Jangan minta pada pokok. Nabi Muhammad minta pada Allah, tiba-tiba kita gila nak minta Nabi Muhammad. Nabi Muhammad doa minta dengan Allah untuk sesuatu. Ni doa ayat dari saya dua ni nak pergi minta dengan Nabi Muhammad. Nak minta dengan Tok Wali tu. Tok Wali tu pulaknya masa hidup tak ada nak tolong orang pasal nak setubuh lagi, nak kerja lagi. Dia mati tak ada kerja dah dia kata. Boleh tolong orang je. Orang ke apa tu ni? Sampai tu guna dia kata kadang-kadang nak debat jadi bodoh kita. Kadang-kadang tak debat. Dia nampak dia tu macam cinti. Habis tu nak dia kata minta lain. Minta tolong lain. Tapi Kelantan ni dia bunuh bahasa-bahasa minta. Mari piti seriah itu minta. Mana yang mampu mari air segelah. Tapi kalau minta tolong, benda yang berbeza. Ni nak minta ke? Nak minta tolong ke Tok Wali adalah kubur mati dah. Royak ni. Kalau minta, kita nak royak. Lah ni minta lah supaya pakai pergi di Palestin belakang lawan Israel. Dan dia lah jangan kan. Banyak para orang Israel ni duk ngomong Palestin. Minta sekutawa betul ni. Ni minta kubur Tok Wali sekutawa. Teo kosong betul ni bui. So kena minta tolong. Minta ni Tok Wali apa tak lagi nak minta tu? Minta tolong. Tapi kerana la yastaqimud din. Kerana iman tadi tak sempurna dengan baik, agama tak jadi sempurna, pakai otak. Token tu yang tak boleh buat. Token tak boleh buat. Adik bumi token. Dia lebih dasar lagi, gini saya ni ke Nabi. Jumpa dengan Nabi ajar doa tu, Nabi ajar doa ni. Nabi rasul buat itu sebab ni dah haulan. Ni semua ni kizbun. Ini stop pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falau aqarrar rajulun bi tauhid rububiyah, kata dia, kalau sekiranya seorang lelaki mengaku tauhid rububiyah, iaitu tauhid kata Allah wa langit bumi, alladhi yuqiru biha ula'in nuzar, yang juga diakui oleh puak-puak duk kecil banyak bab tauhid ni, wa yufni fihi katsirun min ahli tasawuf. Dan ahli tasawuf ni jadi panuk kecil ilmu tauhid ni. Oh, tasawuf kecil bab
sifat qadim, sifat nafsi, sifat zauq, sifat Allah. Dia boleh mikir dengan otak contoh, amal yang contoh. Dalam hadis Nabi sebut dalam Quran, Allah ni al-awwal wal akhir. Al-awwal wal akhir. Puak-puak tasawuf, puak-puak adikala sifat 20 dia tak seguna perkataan al-awwal wal akhir. Walaupun sampai dengan nas. Pasal dia mikir ngotok kalau sebut awal boleh diperbahagikan lagi. Lalu dia guna perkataan akidah. Biasa dah kalau dengan sebab dulu bagi dia akidah. Sedangkan Quran huwa al-awwal wal akhir. Huwa al-zahir wal batin. Quran sebut, hadis Nabi sebut. Tapi pasal otak dia parut telanjut, dia tak sih guna Quran sebut, hadis Nabi sebut ni. Kenapa? Kerana bagi dia Quran sebut, hadis Nabi tak tepat. Boleh ditakwil-takwil guna perkataan akidah. Panjanglah kalau mau bah-bah suka kita kadang-kadang. Dia baca tempat kotor. Jadi kacang main pun setakat noyak ke apa? Setakat noyak Tuhan diwat langit wa bumi. Lepas pada tu doa diminta dengan tocah. Diminta dengan tu manusia. Ni berlaku kampung. Diminta. Wa yaj'alunahu ghayatan salikin, dan mereka ahli tasawuf menjadikannya kemuncak kepada ahli suluk, kama dzakara sahibu manazil sa'irin wa ghairi wa huwa ma'a dzalika illa ya'budillah wahdahu wa yatabarra' min ibadatihi ma siwa kana musyrikan min jinsi amsali min musyrikin. Tapi tu kita dikata walaupun dia pandai kecil habis masa tapi tetap juga ibadah atau sepenuh dia tetap jadi musyrik sebagaimana mana musyriknya apa musyrik. Wallahu a'lam bishawab.